kasih. So, saya seperti biasa, saya nak respon daripada 4 orang student baru. Daripada 3 sesi. Okey, cerita sesi pertama macam mana, sesi kedua macam mana, sesi ketiga macam mana, dan apa yang you all dapat daripada ketiga-tiga sesi, dan macam mana you punya feeling, semangat ke, lagi down ke, sebab banyak sangat ilmu masuk, kan? Harapan baru. Okey, ceritalah apa yang you all nak cerita. Kan? Ini kita kira orang kata apa, dah nak graduate dah ni. InsyaAllah. Kan, Malaysia tu bonus lah, tambahan untuk super advance. Okey, kita mulakan dengan Tuan Bat, insyaAllah. Ya, Assalamualaikum. Okay, untuk hari selepas 3 sesi ni, so apa yang saya pelajari, so yang pertama lebih kepada yang kita prepare lah dari segi mindset, ilmu fizikal. Jadi sekarang ni pun dah kenal apa ni, kita dah tahu kita punya roadmap, so 7 step tu yang perlu kita ikut. Lepas tu sekarang pun dah faham jenis trader. Lepas tu fasa parti A pun, so sekarang dah tahu yang paling penting lah yang cikgu cakap, history repeat itself. So itu yang penting, yang kita untuk buat backtest pun senang, kita faham dah yang tentang history repeat itself tu. So lepas tu semalam lebih banyak belajar pada SND zone, SNR lah tu, teknik stop loss. So hari ni lebih nampak lagi jelas lah. Lepas kita nampak dah di-share dengan Indi, lepas tu diajar dengan trading plan, teknik, so yang panjang lebar hari ni. So walaupun banyak, tapi saya rasa at least saya dapat absorb lah 60%, 70% daripada sini. Cuma nak repeat balik semula, nak check balik semula untuk buat back test lah. So kalau ikut ke semangat, memang semangat lah kalau boleh. Besok pun nak start trading. Dah agak dah. So memang banyak membantu lah cikgu. Terima kasih banyak. Itu terpulang lah sebab kita dah pesan kan. Step tu, kalau nak langgar pantang silakan lah. Tapi result dia dah sini boleh tanya sini yang ada. Okay? Apa pagi-pagi saya buat back test lagi lah. Okay, insyaAllah. Tak apa. Sama-sama. Sebab kita, benda tu nasihat. Kadang-kadang saya sendiri pun, ya kita dikurniakan nafsu kan. Kadang-kadang bukan senang nak kontrol. Tapi at least, macam saya cakap tadi lah, at least kita dah ada jalan kembali. Kalau rasa kita tersesat ni, kita tahu jalan kembali kita. Compare pada sebelum ni, kena tak tahu kat mana aku nak kembali. At least ada sedikit lah orang kata jalan kembali, betul tak? Yalah, so macam hari ni punya kan, ada level kan. At least kita, bila kita kesilap, jadi kita boleh tengok balik kita nak start daripada mana kan. Untuk setting, untuk cari setup. Nak cari bus lain. Another bus. Betul. Another bus lah. Ya. Ya, betul. So macam mana? Rasa mahal ke bayar kelas? Tak. Boleh naik harga? Tak mahal. Boleh. Masa ni semangat lagi lah bila esok masuk market. Susah pula nak baca predict market. Rasa mahal balik dah. Tak apa, duduk tepi dulu. Okay, InsyaAllah. Itulah yang kata. So matlamat kita nak mengubati agak-agak lah daripada yang 3 sesi ni. Yang kita cakap kita nak mengubati reda tersakiti tu agak-agak tercapai tak matlamat? Agak-agak. Tercapai. Baik. Kalau betul-betul ikut pada SOP ni, so kita dah faham betul-betul, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Bat. Saya doakan lah semoga insyaAllah Amin. berjaya. Amin. Semualah bukan Tuan Bat orang. Okay, Basha. Untuk saya, sesi pertama tu overview dan cikgu cerita tentang step by step macam mana, apa yang patut kita tahu dulu. Jangan, maknanya apa yang kita buat selama ni kemungkinan dah pergi ke university step, padahal yang basic-basic tu still grey area yang kita tak ambil tahu sangat, dan benda tu penting untuk kita decide dengan kita punya trading. Yang hari kedua tu
falsafah TA tu kan, um, time tu banyak jugalah tahu pasal uh, dia lebih jelas tengok tengok chart tu. Maknanya bila kita nak enter pun kita ada knowledge kenapa market tu dalam bentuk macam tu. Kita dia macam lebih kurang market review jugalah. Kita enter bila kita faham pergerakan market. Dan hari ini lebih kepada technical yang patut digunakan semasa trading lah. Dan semua teknik ni pun mungkin ada iras juga dengan teknik-teknik yang lain, tapi lebih bila cikgu relatekan dengan indie yang TBB gunakan, memang nampaklah dia punya related. Maknanya indie tu bukan kosong je lah, adalah kena dengan teknik tu. So memang boleh digunakan lah dengan real life. Just kita sebagai orang baru ni kena back test lah dulu, tengok macam mana confident level dengan teknik ni. Dia memang lain lah kalau dengan live. Bila live kita dah kabur, dah kelang kabut kan, sebab tak biasa. Macam cikgu cakap, trading hours tu penting supaya kita lebih jelas dengan pergerakan market. At the end of the day, pengalaman lah yang menentukan kita Okey. punya pandangan. Okay, InsyaAllah. InsyaAllah. Abang tak ada dah, mana kita punya Fendi kita? Tak ada. Okey, Ada, Assalamualaikum. Ada. Ada. Oh, tak, sorry. Tak. Okey, silakan. Assalamualaikum semua. Terus terang saya cakap di sini, maksudnya saya rasa saya tak rugi sangat. Saya tak rugi betul lah untuk menghargai kursus ni. Kerana selama ni apa yang saya belajar melalui YouTube, melalui guru-guru yang declare guru dia kat YouTube, tapi dia tak streskan banyak pasal market structure, chart pattern. Jadi kita tak boleh nak relatekan antara market structure tu ke chart pattern, dan saya sendiri pun tak ambil berat pasal benda tu. Jadi apabila selepas saya hadiri kursus 3 hari ni, saya barulah saya nampak selama ni saya just ignore benda-benda macam ni. Jadi tapi saya terus terang cakap lah, saya kena ulang balik apa kelas-kelas kita ni untuk nak absorb lebih banyak lagi untuk faham ni. Bila saya terpaksa ulang balik lah. Itu saya. Jangan keep learning ah. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Benda ni bukan mudah. Of course, kita sendiri pun ambil masa yang lama untuk dapatkan formula ni kan. Kita nak dapat idea ni. Jadi yang terima idea lagilah kena lama daripada yang cari idea sebenarnya. Betul tak? Betul. Jadi sebab tu macam saya cakap tadi, kalau boleh macam next intake nanti, tak tahulah bulan 12 ke bulan 1 nanti, masuk balik. Masa tu insya-Allah dia lebih nampak. Sebab kita tak melalui kan. Dia fasa pertama ni kita melalui, fasa kedua tu kita execute lain. Okey. Harap cikgu jemput semula kami semua. InsyaAllah memang kita jemput. Yang sebelum ni pun kita bagi apa ni? Kita bagi dalam grup masing-masing. Intake 7 Julai, intake Ogos. Tapi yang masuk ni lah. Okey. Okey. Terima kasih bang. Seorang lagi, Haris. Tuan Meza. Saya tak ada nak komen apa, tapi untuk hari ni punya pembelajaran untuk yang bahu tu saya tak berapa familiar sangat. Mungkin sebab saya pun tak pernah aware lah bahu dalam time frame kecil tu. So mungkin kena praktis mata dulu untuk cari untuk kena pasti pattern tu, familiarkan pattern tu. Tak, secara keseluruhan 3 sesi, bukan takat untuk malam ni saja. Untuk sesi pertama tu macam biasalah, falsafah TA tu penting. Yang tu basic sekali lah, paling asas yang kena tahu. Hari kedua berkenaan saya lebih fokus pada market phase. Nak maksudnya ni maknanya player swing ni. Kalau market phase dia nak layan swing kan. Kalau tahu market phase. Cuma kalau kita tahu market phase untuk time frame yang macam 1 hour kan. So at least kita dah tahu direction untuk next day. Contohnya kalau kita tahu
dia akan bullish. So kita boleh prepare mungkin lebih mencari kepada bullish lah. Betul. Okay, market ready bila tu. Sebab tu market ready ni dia kena narrow down daripada time frame besar kepada sehinggalah time frame kecil ni untuk entry sebenarnya. Okay, dia direction daripada time frame besar. Okay, untuk kita lebih clear. Cuma yang kecil-kecil ni contohnya kan, dari time frame besar kita dah nampak dia punya apa ni? Dia punya direction kita dah nampak. Cuma kadang-kadang kita nak entry di time frame besar, dia punya risk besar. Betul tak? Jadi kita pergi ke time frame kecil, benda yang sama berlaku. Contoh, saya bagi contoh Saya bagi contoh. Lepas tu yang kita belajar tu, okey. Jadi, katalah ini 1 jam punya movement. Okey? Sorry. Ini structure market apa ni, apa kata? Time frame kecil. Okey, dia ada structure. Tapi di sejam mungkin kita nampak candle sahaja. Betul tak? Mungkin ada 2 batang merah saja untuk turun ni. Tapi kalau untuk yang kita pasang 9 minit ataupun 5 minit, dia akan ada berpuluh-puluh candle ni. Dan di puluh-puluh candle ni, dia akan terbentuk pula structure kecil. Faham tak? Dia akan bentuk pula ni. Mungkin ada sini ada consolidate kecil. Jadi, betul lah tu. Untuk kita nak tengok direction, kita tengok time frame besar. Maksudnya kita tengok bias dia. Di time frame kecil ni, kita tengoklah bila dia consolidate untuk turun. Faham tak, guys? Okay? Jadi kita carilah sebab benda sama je dia ulang. Apa yang berlaku di time frame besar, itulah berlaku di time frame kecil pun. Sebab dia akan ulang yang benda yang sama. History repeat itself. Cuma di time frame kecil dia lebih noise. Tapi kalau kita cekap baca pattern, tak ada masalah noise tu. Alright, sebab dia memang akan psycho kita. Itu dia yang kita orang kata apa? Bila kita kenal pasti benda tu, insya-Allah tak ada isu lah untuk kita mengenali pergerakan movement dia. Jadi sebab dia kata kita tak terikat pada time frame, mana-mana time frame kita boleh guna, tak ada masalah, tak ada isu. Okay, as long kita boleh nampak dia punya movement dan apa dia nak prediction dia nak buat, dan kita boleh jadikan dia sebagai apa guidance kita lah untuk kita nak menentukan bias market tu. Dan kita tak cari di time frame kecil. Faham tak? Sekejap saya tunjuk kat sini contoh. Okey, cuba tengok sini. Kat sini ni, tengok time frame 15 minit dia nak naik, tapi kalau kita pergi ke time frame kecil, memang dia akan nampak? Kalau kita pergi ke 30 minit ni, dia candle je, macam smooth je kan. Tapi kalau kita pergi ke time frame lebih kecil, sebenarnya apa? Sebenarnya dia buat pattern. Yang tu je related yang kita nak kena tahu. Okay, nampak tak guys? Cuba pergi 30 minit balik. 30 minit, candle je. Tak nampak apa pun. Tapi kat 5 minit boleh nampak. Okay? Boleh? Sebab tu bila kita cekap, kita boleh sebenarnya time frame kecil tu untuk kita nak baca pattern, untuk tahu nak risk yang lebih rendah. Itu saja nak manage risk kita. Okay guys, insyaAllah. So, satu soalan terakhir daripada saya untuk 4 orang. Agak-agak dah jumpa keyakinan yang kita cari daripada kepercayaan kita. Ada, jumpa. Ni sebab tu saya nak tanya soalan lagi ni satu. Last. Okey. Okey. Tapi soalan ni bukan untuk cikgu. Soalan ni untuk senior lah yang dah trading menggunakan sistem TBB ni lah. Boleh tanya kan? Boleh, silakan. Okey. So pengalaman saya adalah sebelum ni saya trading walaupun dah training tapi 60% 70% masih bergantung pada buy call. Tapi kadang-kadang walaupun ada buy call tapi tetap kita masih ragu-ragu kan, sebab kadang-kadang buy call bila kita tengok sebelum ni bila ada buy call hit CL kan. Jadi hit CL tu bukan maknanya dia reverse tapi CL tak betul, tapi bergantung pada buy call. Jadi lepas nak tanya senior secara jujur, lepas masuk TBB ni adakah masih bergantung pada buy call lagi ataupun dah boleh buat decision sendiri untuk entry tanpa bergantung pada buy call? So, siapa jawab? Siapa nak jawab? Along boleh jawab Along. Kalau dah takut 12 ni.
Ada cikgu, ada. Lo, sudah jawab lo. Ah, Mana saya jawab Actually tak adalah bergantung pada Baikol, tapi apa yang cikgu bagi clue tu kita jadikan confluence untuk entry. Bukan Okay. kita tak bergantung untuk setakat Baikol, tapi kita nak confirm balik betul tak kita punya setup tu. Sama tak dengan cikgu Okay. punya target. Macam tu lah. Jadi kita ada confident lah tanpa bergantung. Yes, betul. Betul. Okay. Okay, terima kasih. Lo pun antara Sama-sama. peserta yang sebelum ni dah banyak join kelas juga lo Betul. Cikgu, malam ni saya baru betul-betul faham cikgu. Kan sebelum ni saya tertinggal kelas. Okey. Alhamdulillah. Alo bulan 10 tau. Oktober punya intake. Alo ni. Ya, saya baru juga. Sebab tu kata lo, bila masuk second time insya-Allah kita akan lebih faham. Nampak kan? InsyaAllah cikgu. First time kita akan bela. Sama Tuan Bat. Jangan risau Tuan Bat. Next Okay. Betul. masuk. Kali kedua insya-Allah akan lebih faham. Okay, Anak-anak insyaAllah. kita dah start training kan. Kita dah start buat dalam sepanjang sebelum next kelas tu. Lepas tu masuk kelas kita. Wah, kita akan macam tu kan. Along, Hafiz tadi. Okey, Hafiz boleh jawab Hafiz. Soalan yang sama. Siapa lagi nak jawab? Hafiz lah. Kita bagi Hafiz. Saya memang sebelum ni kalau saya punya style, saya kalau dah confirm walaupun nampak orang lain semua dah entry lah apa semua tu kan, tapi kalau saya tak nampak tu saya tunggu juga sebab saya tak nak depend on orang lah. Cikgu memang bagi clue apa semua tu kan. Okay, itu cikgu punya serak bagus kan. Cuma saya tak nampak. Kenapa cikgu boleh nampak, saya tak nampak. Jadi saya akan tunggu sampai nampak benda tu dan baru saya execute. So that selepas macam hari ni kan lagi nampak lagi kan. Oh, kenapa hari tu cikgu entry? Kenapa hari tu saya tak entry? Saya dah nampak lagi. So saya boleh independent. Sebab cikgu pun ajar independent. Jangan berharap pada orang. Itu yang penting. Itu bagi saya lah. Dia macam ni Tuan Bat lah. Saya kalau boleh saya sambung sikit kan. Saya selalu ajar kat dia orang, mungkin grup 10 ni, grup 11 ni saya tak orang kata apa, saya tak bagi lagi. Saya cakap kat dia orang macam ni je. Kalau kita bergantung pada Baikol ataupun mengharapkan saya live coach saya bagi. One day kita tak tahu berapa panjang umur kita. Katalah ditakdirkan saya mati dulu. Macam mana Tuan Bat nak berdikari lepas tu? Orang yang bagi Baikol dah tak ada. Sebab tu saya suka bagi ilmu. Saya tak boleh bagi Baikol. Saya lebih suka masa live kita bincang sama-sama apa yang kita dah belajar. So itu lebih memudahkan Tuan Bat untuk faham dan untuk nak execute sendiri. Betul tak? Okay. Sebab kita nak entry mesti ada sebab. Sebab dia kita belajar tu lah. Jadi kita tak boleh. Kalau kita bagi Baikol, sebab apa kita tak percaya? Sebab yang tu lagi, kalau Baikol ni percaya tak ada, yakin pun tak ada. Sekurang-kurangnya kita ada percaya. Ini percaya pun tak ada. Lagi jahanam. Betul tak? Betul. Okay.